Kalau bini aku tengok sekarang ni, serius, I tak jerit dekat you. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai guys, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube RH TV, Rais Hamid, dan masih lagi bersama saya yang suka pakai baju-baju yang dapat free masa join event running, iaitu Rais Hamid. Check it out. Come on. Okay, so untuk video kali ni, okay, selama ni aku banyak cerita lah aku ni berapa lama dalam tentera. Oh, ini aku punya rutin, aku punya pengalaman, bla bla bla. Dan korang pun tahu aku dah berhenti. Kan aku cakap berhenti kan, oh yang aku kena buang. Aku dah tamat perkhidmatan tentera setelah 14 tahun serve in the RMAF ataupun ATM. Come on. So bila dah 14 tahun dalam tentera, dan aku pun join tentera masa umur aku 17, babe. Lepas SPM, sebab birthday aku bulan 11 kan. Ingat take note, birthday aku bulan 11, okay? Aku join tentera bulan 4. Pada tahun itu ramailah yang dah umur 18, tapi aku masih lagi 17 tahun. Pendek cerita, sebenarnya aku tak dapat kehidupan, atau aku tak dapat rasa pun orang kata teenagers punya lifestyle ataupun kehidupan zaman remaja, bla 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 bla, boleh seronok-seronok, enjoy. Umur 17 dah kena jadi askar. Sampailah bila aku tamat perkhidmatan, masa tu umur aku 33 tahun ke 32, lebih kurang lah 33 tahun, 14 tahun aku dekat dalam tentera. Jadi boleh kata kehidupan tentera, culture tentera, apa yang aku buat hari-hari kat dalam tentera ni, dia dah jadi sebati dah dengan aku. Dia dah jadi darah daging dah dengan aku. Untuk video kali ni aku nak share dengan korang beberapa tebiat ataupun perangai ataupun PL ataupun benda-benda yang aku belajar, yang aku amalkan, yang aku buat dekat dalam tentera, yang bila aku dah berhenti, aku masih terbawa-bawa. Pendek cerita, aku tak dapat nak buang lah benda tu, walaupun aku dah tamat perkhidmatan sebagai seorang tentera. Nombor satu, paling yang aku tak boleh buang adalah style rambut aku. Style rambut aku tak tahu lah. Memang aku tak boleh lah nak simpan rambut panjang. Pernah masa lepas aku berhenti, lepas lebih kurang 6 bulan lah lepas aku berhenti, kononnya macam aku dah fed up lah. Nak sini nipis, nak rambut pendek, nak rambut pacak kan. Lepas tu aku pun simpan rambut panjang. Okay, aku tak tahu lah. Maybe aku punya struktur ketumbuhan rambut ni dia dah berubah kot. Asyik rambut pendek je, sekali simpan panjang menggerebang, babe. Menggerebang. Lepas tu aku pun pergilah buat treatment lah, pergi buat straighten lah, rebonding lah, bagai lah, tapi tak jalan juga. Bila tengok balik gambar aku time aku rambut panjang tu, tak adalah panjang sangat, tapi panjang lah daripada sekarang ni. Dia ada macam macam tu kan, macam ala K-pop macam tu kan. Bila tengok balik gambar aku masa tu, rasa macam sirih. Lepas tu belum lagi dengan dia punya kelemomo lah, gatal-gatal lah, apa benda lah. Jadi aku terus nekat, insyaAllah aku akan stay dengan rambut aku yang sekarang ni lah. Ini pun sebenarnya kira panjang ni, tapi aku akan potong dalam masa yang terdekat. Sini nombor satu. Itu yang paling penting. Bukan apa, rambut pendek ni senang sebenarnya. Kau susah nak rasa gatal-gatal, kepala kau pun ringan nak gerak-gerak. Lepas tu kau nak sikat-sikat pun senang, tak payah nak pakai gel sangat, tak payah nak pakai pomade apa semua. So bab pengurusan rambut tu dia jadi senang lah. Nombor dua, punctuality ataupun ketepatan masa. Sepanjang aku punya training, aku punya kehidupan sebagai seorang tentera, memang time is priority lah. Kau tak boleh lambat langsung. Dan pernah juga ada seorang instructor aku ataupun senior pilot aku, dia bagi satu wisdom. Dia cakap dekat aku, when you are on time, then you are late. Faham tak? Maknanya dekat sini, kalau kau sampai on time, maknanya kau dah lambat dah. Bila kau on time, kau lambat. Contohlah, kau janji dengan awek kau jumpa pukul 9 ataupun nak jemput dia pada pukul 9 malam, tapi kau sampai pukul 9, sebenarnya dah lambat dah. Melainkan kau sampai sebelum pukul 9, itu yes, kau tak lambat lagi. Faham tak? Bila kau sampai cocok pukul 9 tu, sebenarnya kalau dalam tentera dah dikira lambat. Okay? Dan memang dalam kehidupan aku sekarang pun memang
aku nak uruskan keluarga aku nak pergi mana-mana ke apa ke, memang aku punya punctuality memang macam tu. Contohnya bila aku nak keluar rumah lah, aku bagi tahu dekat anak bini aku, pukul 10 pagi tayar dah bergolek. Maknanya diorang semua akan kelar kabut, akan siap sebelum pukul 10 pagi tu. Diorang dah make sure semua ada dekat dalam kereta, tinggal kereta nak berjalan je. Aku yang akan bising lah, popek, kenapa lambat, kenapa belum mandi, kenapa belum siap apa semualah. Dan kalau aku berjanji dengan orang pun, insya-Allah lah, so far aku tak pernah lambat lagi. Even dalam perkhidmatan, aku kerja dekat syarikat swasta pun, aku alhamdulillah tak pernah lambat tamprin ke, tak pernah lambat lapor. Even sekarang pun kalau aku berjanji dengan kawan-kawan aku, memang aku takkan lambat lah. Tapi kalau aku lambat pun, aku akan advise awal-awal dekat orang yang tengah tunggu aku tu, supaya diorang tak tertunggu-tunggu. Seterusnya adalah sentiasa berbau wangi. Benda ni mungkin bukan semua askar yang apply, tapi masa aku sebagai pegawai kadet dulu, sini-sini aku ajar pegawai ni, kau nak kena jaga standard. Salah satu standard yang kau kena jaga, kau kena wangi. Kau kena pakai minyak wangi yang mahal, yang ada brand. Bukan pakai Dashing ke, pakai Brut ke, no. Kau kena pakai brand-brand yang macam Versace, ataupun Chanel, ataupun Christian Dior. Sebab apa? Pegawai, gaji besar. Takkan kau nak pakai brand Enchanter, kan? Siap, kita orang dulu first gaji, sini bagi tas dekat kita orang, kena beli perfume mahal, layout dekat dalam almari. Wajib ada. Kalau siapa tak ada, habis satu squad kena belasah. Dan perfume tu bukan setakat layout je, kau kena pakai hari-hari. Dan kalau habis, kena beli. Silap-silap masa standby bed, kalau tengok perfume tu tak ada, habis hidup kau. Dan alhamdulillah lah, aku rasa benda ni pun benda yang baik lah. Okay? Sampai sekarang pun memang aku akan bawa perfume aku, tapi tak lepok satu botol kan. Aku ada yang miniature, yang vial, yang kecil-kecil tu, aku simpan dalam bag. So dekat mana-mana aku akan make sure aku wangi lah. Dan juga kalau orang nak tahulah, mungkin kewangian tu dah melekat, dah serasi, dah adapt dengan badan aku. Bila aku berpeluh pun, aku wangi. Contohnya aku pergi lari kan, aku pergi jogging kan, lepas lari tu peluh-peluh aku tu wangi. Okay, ini bini aku cakap lah. Seterusnya adalah bila aku cakap, suara aku kuat. Mungkin masa dalam askar lu selalu kena jerit kot. Selalu kena jerit, selalu bagi komand kawat. And then bila dekat dalam aircraft, okay, sebab bunyi enjin bising, okay, kau pakai headset apa semua kan, kadang-kadang kau risau orang tak dengar, kau kena cakap kuat. Lepas tu adab bila bercakap dengan senior officer ataupun bila bercakap dengan panglima, suara kau kena kuat, bukanlah kena jerit, tapi suara kau kena lantang dan clear untuk didengar oleh orang yang dengar kau punya percakapan tu lah. Dan benda tu membawa sampai sekarang. Kadang-kadang bini aku tanya, kenapa nak kena jerit-jerit dekat dalam rumah? Padahal aku tak jerit. Aku tak jerit. Kalau bini aku tengok sekarang ni, serius, I tak jerit dekat you, tapi suara I yang kuat. Tak tahulah, maybe dia punya setting kerongkong ni sebab dah biasa, dia bergegar kuat je kan. So dia dah biasa. So bila aku cakap memang jadi kuat lah. So aku minta maaf, tapi ada kebaikannya lah. Kalau aku dah cakap lantang macam ni, kalau orang komplain dia tak dengar juga, memang aku lempang je. Seterusnya, makan laju. Ni yang macam aku cerita dalam aku punya video tutorial adab makan cara askar tu. Dah jadi aku punya kebiasaan. Kau bayangkanlah, 4 tahun, 5 tahun, bila time breakfast ke, lunch ke, dinner ke, belum lagi time aku makan dekat dalam latihan hutan, makan masa survival, memang kita orang kena paksa makan cepat je cerita dia. So sampai benda tu dah terbiasa dah. Sampai sekarang babe, kalau makan, dia punya tahap laju dia, aku boleh habiskan 3 kali tambah nasi, orang tu baru nak habiskan dia punya first nasi dia tu. Tahap laju dia. Dia bukan apa, orang tegur aku. Dia cakap, makan tu kunyah lah kan, sunnah kot kunyah ni, kau main telan macam ular sawa je. Tapi aku macam bila kunyah tu, aku macam lambat gila kunyah ni kan. Tapi itu memang salah satu daripada benda yang aku terbawa-bawa lah. Aku memang makan laju gila. Tapi makan laju bukanlah yang gelojoh, bukanlah makan yang bersepah-sepah, comot-comot. Aku makan laju ikut standard tentera lah. Sap. Macam tu. Dia nampak macam robot sikit lah. Seterusnya adalah satu attitude yang dinamakan never say no.
Benda ni aku dapat pelajaran ni, aku ingat lagi tahun terakhir masa aku dekat cadet, di mana jurulatih aku tu dia bawa satu squad kita orang ni pergi jogging. Okey, lepas pergi jogging, dia bagi henti dekat satu pokok yang berduri. Dia tanya seorang-seorang dalam squad aku tu, kau boleh tak panjat pokok yang berduri ni? Mostly jawab tak boleh. Cuma ada 2 orang je jawab boleh. Kemudian dia pergi panjat, boleh rupanya. Jadi dia tanya dekat kita orang, siapa yang cakap tak boleh tu? Macam mana kau tahu kau tak boleh panjat sedangkan kau belum cuba lagi? So jangan terus cakap no, jangan terus resist, jangan terus reject. Kau kena cuba dulu. So benda itulah yang aku apply dekat dalam hidup aku. Aku tak akan simply cakap no. Kalau benda tu aku dapat tugasan, aku akan buat dulu. Sebelum terus aku nak decide yes or no. Sebab yelah, betul lah, kita kena cuba dulu. Kan? Mana kita tahu outcome dia bagus ke tak bagus ke. Nak tahu, kena buat dulu. Seterusnya, precision. Dalam bahasa Melayu dia aku tak tahu, tapi orang kata precise lah apa benda yang aku buat ni. Contohnya macam nak lipat baju ke, nak kemas katil ke, dia kena precise. Maknanya kalau kena tegang, tegang betul-betul. Kalau kau nak susun baju, make sure dia lurus. Kalau kau nak letak kapet, make sure straight. Nak letak gambar, make sure dia tak sengit. Macam tu lah. Benda-benda tu sangat sensitif dekat mata aku. Kalau aku nampak benda tu sengit, aku sendiri akan betulkan walaupun rumah tu bukan rumah aku. Seterusnya yang aku tak dapat nak ubah adalah cara aku membuat keputusan ataupun decision making, iaitu pendirian aku tetap. Benda ni bini aku perasan, kalau aku cakap A, jangan ubah. Contohnya lah macam dah plan dah, okey cuti, kita nak pergi holiday, kita naik flight. Contohnya lah, walaupun flight tu mahal ke murah ke, tiba-tiba tukar plan. Okey, kita naik kereta lah, aku akan marah, aku akan mengamuk. Pada aku, kalau kau dah decide tu, kau decide je tu. Kau jangan nak tukar-tukar dah. Sebab sebelum nak decide tu, dia kena ada perbincangan, dia kena ada brainstorming. Bila dah decide satu benda tu, boleh pula benda tu di-decide oleh ramai-ramai. Tiba-tiba suka-suka hati kau nak cadangkan untuk tukar, memang aku sangat pantang. So, pada aku, kalau A, kalau B, B. Seterusnya adalah anticipation. Anticipate ni maknanya kau dah prepare awal-awal. Contohnya lah, macam kau dah tahu hari nak hujan, kau angkatlah baju awal-awal. Jangan tunggu nak hujan dulu, baru kau angkat baju. Itu nama dia anticipate. Aku pernah dibelasah oleh senior aku selama 2 minggu semata-mata nak ajar dekat squad aku perkataan ataupun attitude anticipate ni sahaja. Okey. Contohnya lah, cerita dia masa dekat flying school lah. Kau dah tahu hari tu adalah kau punya sorti. Contohnya macam sorti NAV ke. Bila sorti NAV ni, kau kena prepare kau punya map, apa semua. Kau kena brief kau punya instructor, apa yang kau kena buat, route mana yang kau nak lalu. Tapi kau dah tahu kau nak fly besok, tapi kau tak prepare apa-apa. Itu pun kenalah. Lepas tu satu orang kata attitude atau satu benda ni yang kita panggil find out. Itu simple lah. Kalau kau tak tahu, kau jangan buat-buat tahu. Kau pergilah find out. Kau pergilah cari dia punya resource, dia punya maklumat tu. Kau jangan simply cakap tak tahu, tak tahu. No sir, no sir, I don't know sir. Tak boleh. Dalam tentera tak boleh. Kau kena find out. Kau kena ambil tahu. Okey, sebab kau manusia. Kau ada otak, kau ada tangan, kau ada mulut, kau ada mata, kau ada telinga. Benda yang kau tak tahu, kau boleh tunjuk effort sikit yang kau nak ambil tahu pasal benda tu. So, apa-apa kau kena find out. Dan satu lagi adalah effort. Effort ni jenis kita orang ni buat sampai jadilah cerita dia. Walaupun benda tu rasa mustahil, walaupun benda tu macam tak mampu capai di akal, tapi kau put on effort, kau buat sampai jadi. Benda ni bukanlah aku bangga pun, tapi orang yang sekeliling aku akan nampak aku punya effort. Aku seorang yang tak mudah nak give up lah. Aku punya effort ni sangat tinggi. Dan yang last sekali adalah tegas. Tegas, bukan garang, bukan baran. Okey, maknanya dekat sini yang banyak aku praktikkan dengan aku punya anak-anak lah. Okey, anak-anak aku firm dengan anak-anak aku. Okey, kalau diorang punya pelajaran teruk, aku terus tarik privilege TV, mainan, YouTube apa semua. Selagi diorang tak pandai, aku takkan bagi.
privilege tu. Lantaklah diorang nak guling-guling ke, diorang nak mengamuk-ngamuk ke, diorang nak protes daripada rumah ke, aku tak beli. Aku dengan anak-anak aku senang. Kalau diorang nak privilege, diorang kena earn benda tu. Itu yang aku praktikkan lah. Dan kalau ada pergaduhan ke, apa benda ke, aku tak ada nak bebel-bebel ni. Sap, terus. Senang. Kalau dalam family aku, memang anak-anak memang akan tahulah aku ni memang seorang yang firm, seorang yang sangat tegas. Ada masa aku berlembut juga, tapi mostly memang aku akan tegas lah, sebab pada zaman sekarang ni itulah dia punya keperluan dia. Okay? So itu guys, sahaja aku punya video yang aku nak share dekat korang, benda-benda askar yang aku tak dapat nak buang daripada dalam diri aku lepas aku dah berhenti daripada tentera ataupun tamat perkhidmatan tentera. Okey, so korang pula macam mana? Yang geng-geng veteran, yang geng-geng bekas tentera ni, korang macam mana? Apa benda yang korang tak dapat nak buang daripada dalam diri korang, yang korang terbawa-bawa ke dalam dunia awam? Boleh tekan butang share, okey, dan juga tolong komen, ceritakan juga macam mana korang punya pengalaman berhadapan dengan orang yang dah berhenti tentera tapi masih ada lagi beberapa perangai tentera yang dia terbawa-bawa. Contohnya bapak korang ke, abang korang ke. Okey, tolong tulis dekat komen. Jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Please subscribe guys, thank you so much. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Stay safe, stay at home. Okey, sikit lagi kita nak sambut Hari Raya. So jagalah kesihatan anda. Okey? InsyaAllah kita akan beraya dengan happy sekali. Assalamualaikum. Bye-bye.